إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Wallahu, dan bermula lafaz Allah. Wallah ni nak kena pada lafaz dia tu lah. Lafaz alif lalaha, lafzul jalalah dia panggil, kalimatul jalalah. Dan bermula lafaz Allah itu alamun, ialah nama ala zati yang menunjuk di atas satu zat al-wajibil wujudi yang mesti adanya zat tersebut. Dah. Al-mustahiqi li jami'il mahamidi, yang berhak, yang layak, maknanya yang mustahak, li jami'il mahamidi, bagi sekalian kepujian, bagi semua jenis kepujian. Tuh. Jadi lafaz Allah ni ialah nama yang menunjuk di atas satu zat yang mesti ada, yang mustahak bagi sekalian kepujian. Tu dah. Apa makna wajibil wujud? Yang mesti ada dengan makna la yajuzu alaihi la'adamu lah. Zat yang tiada harus di atasnya oleh tiada, wala yasbiquhu la'adamu wala yulhiquhu la'adamu. Begitu. Itu makna wajibil wujud. Makna zat yang mesti ada, la yajuzu alaihi la'adamu, yang tidak harus di atasnya oleh tiada, wala yasbiquhu la'adamu, dan tidak terdahulu akan dia oleh tiada, wala yulhiquhu la'adamu, dan tidak berhubung akan dia oleh tiada. Gitu dah. Itu orang panggil wajibil wujud. Lawannya mumkinul wujud. Lawan bagi mumkinul wujud ni, lawan bagi wajibil wujud itu mumkinul wujud. Mana benda hak terima ada, terima tak ada. Ma yajuzu alaihi la'adamu wa yasbiquhu la'adamu wa yulhiquhu la'adamu. Itu dia panggil mumkinul wujud. Barang yang harus di atasnya oleh tiada, dan terdahulu ada dia tu oleh tiada, dan berhubung akan adanya oleh tiada. Itu dia panggil mumkinul wujud. Kalau gitu Allah Ta'ala tu wajibil wujud, bukan wujud semata-mata dah. Faham malak tu? Kita ada Tuhan pun ada. Lebih kurang kita dengan Tuhan. Jangan. Makna ada Tuhan tu wajibil wujud. Apa makna wajibil wujud? La yajuzu alaihi la'adamu wala yasbiquhu la'adamu wala yulhiquhu la'adamu. Ada. Tu zat yang tiada harus di atasnya oleh tiada. Tak terima dia akan nak kata tak ada. Lepas tu ada dia tu tidak terdahulu oleh tiada.
dan tidak berhubung ada dia tu oleh tiada. Tu orang panggil wajibil wujud. Jadi lafaz Allah ni ialah nama yang menunjuk di atas zat tu. Zat yang tiada harus oleh tiada, yang tidak terdahulu ada dia oleh tiada, dan tidak berhubung ada dia tu oleh tiada. Tu makna dia. Dah. Lagi pula al-mustahiqi li jami'il mahamidi, yang mustahak, yang berhak maknanya. Yang patut, yang layak bagi sekalian kepujian. Dah. Ini nak menyata lafaz Allah pula ni. Daripada bismillahirrahmanirrahim, ya bahas habis dah. Qada-qada dalam ilmu tauhid lah. Ising tu pun ya bahas habis dah semalam. Nak lebih lagi kena telaah lah. Telaah. Mana ising yang dia sebut mari tu bukan ising muqabalah bagi PE. Bukan muqabalah bagi harah bukan. Tu hak dalam nahwu. Tu. Itu nama yang menunjuk di atas satu zat. Itu. Nama ialah perkara yang menunjuk di atas benda hak dipernama. Itu makna kehendak ising mari tu. Kemudian hari ini nak menyata tentang lafaz Allah ni pula. Wa qauluna, dan bermula perkataan kami. Mana perkataan kami ni? Qauluna lah al-wajibil wujudi ilah ay iqra ila akhiril qaulina tu lah. Baca hingga habis lah pada perkataan kami tu. Mana al-wajibil wujudi al-mustahiqi li jami'il mahamidi. Bermula perkataan kami yang mengatakan mesti ada dan berhak atau mustahak bagi sekalian kepujian tu. Khabar bagi qauluna ta'yinun lil musamma. Tu. Ialah menentu bagi empunya nama saja. Tu dah. La annahu min jumlatil musamma. Bukanlah al-wajibil wujudi al-mustahiqi li jami'il mahamidi itu ialah setengah daripada jumlah musamma, bukan. Bukan wajib ada tu diri diri Tuhan. Itu bukan. Tu. Bukan wajib ada tu, ialah satu daripada komponen-komponen yang teripung. Jumlah musamma, mana jumlah musamma tu, mana jumlah yang teripung bagi empunya nama, bukan. Hanya sifat saja. Faham tu? Dah. Bukan al-wajibil wujudi al-mustahiqi li jami'il mahamidi. Hipo-hipo ni barulah jadi orang panggil Allah. Kalau gitu Allah lafaz kulli. Kalau gitu Allah lafaz kulli. Tu. Kalau gitu al-wajibil wujudi al-mustahiqi li jami'il mahamidi ni ta'yinun lil musamma. Ialah menentukan bagi empunya nama. La annahu min jumlatil musamma. Bukanlah bahawasanya al-wajibil wujudi al-mustahiqi li jami'il mahamidi ni ialah setengah daripada perhimpunan bagi empunya nama. Bukan wajib ada yang mustahak bagi sekalian kepujian itu ialah komponen-komponen yang berhipung bagi empunya nama. Iaitu siapa empunya mana? Empunya nama diri Tuhan tu lah. Okey. Okey lah tu, okey. Tu. Macam kita kata insan tu. Insan tu lafaz kulli. Maka Zaid, Khaliq, Somad, tu juzuk daripada komponen lafaz insan. Beripo sekalian tu orang panggil nasio. Bukan makna gitu dah. Bukan makna tu dah. Kalau gitu Allah Ta'ala ni kena beripung al-wajibil wujud, kena beripung al-mustahiqi li jami'il mahamidi, barulah orang panggil Allah. Bukan makna gitu. Faham lagu tu jangan. Dah. Sebab tu dia kata la annahu, tidaklah bahawasanya la annahu la anna qaulana al-wajibil wujudi al-mustahiqi li jami'il mahamidi tu min jumlatil musamma. Bukanlah orang panggil lafaz kami kata mesti ada dan mustahak bagi sekalian kepujian itu ialah jumlah perhimpunan bagi empunya nama, bukan. Hanya sifat saja. Faham tak? Macam kita ni.
Nah, teripung kaki tangan kita, maka dipanggil kita mana Pak Ai? Ni, tangan beripung, kaki, nah, panjang pendek dia. Nak contoh putih gelap dia. Nah, kaki tangan dia beripung ni, barulah jadi Pak Ai. Contoh. Ni. Kalau gitu, ni kaki tangan ke apa tu orang panggil nah jumlah daripada bagi umpunya nama. Bukan makna gitu tak. Alama huwa tahqiq lah. Di atas barang yang bermula ia barang tu ialah qaul yang muhaqqaq. Qaul yang tahqiq maknanya. Qaul yang disertakan masalah dengan dalil. Itu makna qaul tahqiq lah. Apa nak kata gitu? Wa illa dan jika tidak, wa illam naqul kadzalika. Dan jika tidak kami katakan seperti demikian itu. Mana? Yang ni kami katakan bahawasanya al-wajibil wujud qauluna tadi tu ialah ta'yinun lil musamma. Hanya nak menentu bagi empunya nama. Bukan al-wajibil wujud tu ialah komponen-komponen yang beripung pada diri yang dipernama. Nah, bagi empunya nama bukan. Kalau kami tak kata lagu tu, lakana nescaya adalah. Tu lafaz Allah tu kulliyan. Kalau tidak, Allah tu orang panggil perhimpunan daripada berkapuhnya sekalian al-wajibil wujud al-mustahiqu li jami'il mahamidi tadi. Beripung komponen-komponen tu, maka dinamakan Allah. Bukan nak itu. Dah. Bukan makna gitu tak. Batu dia kata ada dhabit ni, i'lam, ketahui olehmu annahu bahawasanya lafaz Allah ni ada annahu anna hala wa sya'an. I'lam, ketahui olehmu annahu bahawasanya lam yatasamma bi kalimati Allah atau bi kalimatillah, tidak dipernamakan dengan kalimah Allah ghairuhu oleh yang lainnya lain daripada Allah. Walam yaqa dan tidak berlaku fil khariji pada kharij ini pada realiti ala ghairihi di atas yang lainnya lain daripada zat Allah Taala. Tak berlaku orang panggil mempernamakan nama Allah ni selain daripada zat tu, pada realiti pun tidak ada. Kenapa tu? Hifzan, kerana memeliharakan li ahadiyatihi, bagi ketunggalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu Allah ni khas pada nama dan khas pada makna. Tu dah. Khas pada nama dan khas pada makna. Fakama annahu, maka seperti mana barang annahu bahawasanya la musyarakata fi musammahu wujudan, tidak bersekutulah pada benda yang dinamakan dengan dia la musyarakata fi musammahu wujudan, tidak bersekutulah pada benda yang dipernamakan dia Allah tu pada realiti wujudan. Kadzalika, seperti demikian itu juga la musyarakata fi ismihi, tidak bersekutulah pada namanya wada'an wa alaman, pada nisbah hantaran dan pada nisbah nama tu, penamaan tu. Tu. Maka bukanlah orang panggil perhimpunan al-wajibil wujud al-mustahiqu li jami'il mahamidi tu sebagai jumlah daripada musamma. Hanya ta'yin bagi musamma saja, mana menentu bagi umpunya nama saja. Bukanlah orang panggil Allah ni kena beripung daripada al-wajibil wujud al-mustahiqu li jami'il mahamidi, segala sifat-sifat yang lain, beripung, lekat molek, inilah Allah, juzuk-juzuk. Bukan makna gitu. Kalau tidak lagu tu, nescaya lakana kulliyan. Kalau gitu lafaz Allah jadi kulli. Tu. Wa huwa, kalau jadi lafaz kulli, fala yufidut tauhid. Tu dhabit itu. Fala yufidut tauhid. Maka tidak memberi faedah keesaan kalau gitu. Tu boleh lepis kata tauhid kok mana. Macam fok Kristian tu lah. Ilmu Tuhan boleh cabut.
gugur ke bumi jadi Isa. Contoh. Tu orang panggil apa tu? Hidup pahal kata lafaz Allah tu, sifat-sifat dia tu sebagai jumlah bagi musamma. Tidak. Disebutkan al-wajibil wujud ke apa saja sifat-sifat sang pencipta ke yang gagah perkasa ke al-qahir, al-qahar. Ikutlah apa saja. Itu hanya ta'yinun lil musamma saja. Nak menentu bukan bagi empunya nama saja. Bukanlah empunya nama tu mesti orang panggil beripung daripada juzuk-juzuk. Kalau tidak fala yufidut tauhid. Begitu dah. Buh dulu orang panggil tafriq pada kata lakana kulliyah tadi. Secaya adalah lafaz Allah tu jadi kulli. Kalau jadi kulli dari mana? Fala yufidut tauhid. Tidak memberi faedah tauhid. Wa huwa padahal ia lafaz Allah tu. Padahal ia lafaz Allah tu alamun syakhsiyun. Ialah nama yang dibahasa kepada diri seseorang. Itu syakhsiyun makna nama yang dibahasa kepada individu seseorang. Tu kena mengaji dia ilmu wadah lah. Dia asal orang panggil makna alamu syakhsi ni, nuh belakang la bi makna annahu qamat tu. Dia alamu syakhsi ni sebenarnya makna definisi dianya alamu syakhsi ni dari muwaddah dia. Man qamat bihi musyakhisatun. Gitu. Itu asal orang panggil alamu syakhsi. Man mereka qamat yang berdirilah, yang tegaklah bihi dengan dia, dengan man tadi tu musyakhisatun. Beberapa ciri-ciri yang dikhususkan. Gitu. Tu alamu syakhsung sebenarnya. Jadi kalau alamu syakhsung, jalan sungguhlah lafaz Allah lafaz kulli. Kalau makna tu, kalau makna man qamat bihi musyakhisatun. Faham tak? Tu, man qamat bihi al-musyakhisatun. Mereka yang menegaklah, yang berdirilah dengan dia, dengan man tadi tu al-musyakhisatun. Apa al-musyakhisatun? Iaitu sifatun khasatun bisyakhsi. Tumayyizuhu amman yusyarikuhu fil mahiyati. Tu. Tapi bukan makna ni. Kalau makna ni, memang kulli sungguh lah. Sebab tu dia kata wa huwa padahal ia Allah tu alamun syakhsiyun, tapi bimakna, dengan makna anna madlulahu, bahawa madlulnya, madlul makna benda yang ditunjuknya oleh lafaz Allah ni muayyanun fil khariji. Muayyanun fil khariji, makna tertentu, khusus, ketentuan maknanya. Fil khariji ay fil waqi'i, pada kharij, pada waqi'. Apa makna muayyanun fil khariji? Ay la yahtamilu syarikah, tidak tanggung dah, tidak diihtimal dah oleh bersekutu dengan benda lain. Bila sebut kata Allah, kena kau satu. Zat mana? Zat hak bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, hak lagi hak telah kita belajar dah tu. Ia tidak akan kena kepada benda lain dah. Itu makna alamu syakhsun sini. Faham balik tu? Tu la bi makna, bukanlah alamu syakhsun kata Allah, lafaz Allah tu ialah alamu syakhsi. Alamu syakhsi itu dengan makna apa? Bi makna annahu, bahawasanya lafaz Allah qamat bihi, berdiri menegaklah dengan dia, dengan lafaz Allah tu musyakhisatun. Musyakhisatun ay muayyinatun. Tu perkara-perkara yang menjadi ketentuan bagi dia. Tu musyakhisatun ni wak dhabit sikit. Apa makna musyakhisatun? Ay sifatun khassatun bisyakhsi, beberapa sifat-sifat yang tertentu, yang khusus bagi seseorang individu. Lagu mana sifat-sifat tertentu yang khusus bagi seseorang individu tu? Sifatun khassatun bisyakhsi, tumayyizuhu, yang boleh bezalah ia segala sifat-sifat tu.
amman daripada mereka yusyarikuhu yang bersekutulah akan dia fil mahiyati pada diri benda, pada diri perkara. Macam kita kata gini nah tuluk fi dengan kide tu sama-sama nasiya tu, tapi ada tak musyakhisah dia? Ada. Hak tu tinggi, hak ni pendek. Nah, pendek lah ni sebuah ngabel. Tak? Tu. Hak tu putih sikit. Hak tu gelap sikit. Hak tu rambut dia campur dah sikit putih-putih. Hak tu rambut dia hitam lagi belakang nampak pasang. Tu orang panggil musyakhisah tu. Sebab apa? Supaya beza daripada mereka yang boleh bersekutu pada diri perkara. Faham tak? Sama-sama nasiya ni. Sama-sama nasiya ni. Khidr dengan abel tu sama-sama nasiya. Tapi bila sebut kata khidr, maka khidr tu jadi alamun syakhsi dah. Nama bagi seseorang yang berdiri pada dia tu beberapa sifat-sifat yang menjadi ketentuan bagi dia, beza dia daripada yang bersekutu dengan dia pada diri perkara. Boleh tak? Tu maksud dia dah. Kalau gitu wal bari jalla wa ala, dan bermula Allah Taala ni, wal bari jalla wa ala. Babit lagi ni. La tujadu, tidak didapatkan zatun oleh satu zat pun tusyarikuhu yang bersekutu akan dia fil mahiyati pada diri perkara. Ada tak? Ada tak zat-zat selain daripada zat Allah Taala yang boleh semabur lagi dengan zat Allah Taala? Tak ada dah. Maka sebab tu alamun syakhsi sini bukan dengan makna man qamat bihi musyakhisatu, bukan. Alamun syakhsi sini dengan makna apa? Anna madlulahu muayyanun fil khariji. Itu makna. Makna alam syakhsi di sini, Allah tu lafaz ialah alamun syakhsi pada ilmu wadha'. Nisbah wada'an dia panggil. Nisbah hantaranya. Alamun syakhsi sini dengan makna bahawasanya benda yang ditunjukkan lafaz Allah tu ketentuan pada realiti. Mana kena ke satu benda saja. Tidak diihtimal bersekutu dah. La yahtamilu syarikah. Tu makna gitu dah. Tu. Jadi bukan dengan makna Allah tu lafaz alamun syakhsi dengan makna berdiri pada zat Allah Ta'ala tu beberapa komponen-komponen, juzuk-juzuk yang boleh membezakan dia dengan zat selain daripada zat dia yang boleh bersekutu pada diri perkara. Bukan. Tu faham dah? Bukan makna gitu. Cerita kata hidir dia tu. Lafaz hidir tu. Alamun syakhsi juga. Tapi tu alamun syakhsi bimakna annahu qamat bihi musyakhisatu. Dengan makna lafaz syakhsi, alamun syakhsi hidir tu ialah alamun syakhsi, tapi dengan makna mereka yang berdiri dengan dia beberapa sifat-sifat ketentuan. Apa tu? Supaya membezakan dia tu daripada yang boleh bersekutu dengan dia pada diri perkara. Mana? Supaya boleh beza dengan lupi. Dah. Kalau gitu nak jadi hidir dia tu, kena beri pun habis tak komponen dia tu? Nak beri pun habis? Panggil hidir ya, Pak, you buat kerak kaki hidir tu bau. Ni hidir. Warna kaki saja tu. Malah turun, saya kerak lalu tu. Serabut pun panggil tak dengar. Kerak kaki lepas bawah. Jadi hidir tu. Jadi tu. Lafaz hidir tu kul. Lafaz hidir tu kuli. Tu dah. Maka teripung dia tu orang panggil beberapa juzuk tadi. Jadi nak lekat kata orang panggil hidir. Ni habis. Beripung dia rambut hitam putihnya, dengan ketinggiannya, dengan kening tebalnya, dengan telinganya, dengan janggutnya, dengan tubuh badannya, kaki tangannya, lekat habis itu. Ada itu ni. Kalau gitu, siapakah hidir? Hidir ialah seorang manusia yang berbadan tinggi. Tu. Yang berbadan tinggi tadi tu. Yang berambut capu hitam putih itu, orang panggil dia tu min jumlatil musamma tu. Faham tak? Min jumlatil musamma. Tu faham dah. Jadi nak jadi khidir tu kena habis teripung situ. Bab tu kalau hantar tangan saja. Mana khidir? Pak ikhrak tangan khidir hantar di bawah. Ada ni khidir tak? Mana tangan saja. Tak panggil khidir ni. Ni panggil tangan khidir. Mana khidir? Dia kena lekat habis lah kaki tangan berapa. Kalau gitu khidir ialah seorang yang khidir ialah nama yang menunjuk di atas seorang manusia
Yang bertubuh tinggi, ni. Yang berambut hitam putih, yang berjanggut, ikutlah. Yang tadi tu, selain daripada diri dia sifat, tapi dia tu orang panggil min jumlatil musamma lah. Beza ni, ada pun dia kata Allah tu ialah alamun ala zati al-wajibil wujudi al-mustahiq li jami'il mahamidi, bukan makna gitu dah. Hanya sebagai ta'yinun lil musamma saja. Nak menentu, nak ta'yin kepada empunya nama. Sebab apa? Sebab Allah tu alamun syakhsi di makna anna madlulahu muayyanun fil khariji. Bukan dengan mana man qamat bihi musyakhisatun, bukan. Faham tak? Faham tak? Kau tak faham lagi? Tu. Tu. Jadi kena faham molek. Kalau sebut khidr, sama tak sebut Allah? Sama. Tak sama tu, sama. Khidr tu ialah orang panggil alamun syakhsi dengan makna man qamat bihi musyakhisat. Dan lafaz dia tu lafaz kulli. Maka memang tidak memberi faedah tauhid pada istilah lah. Tauhid juga pada lughawi ni. Pada lughawi soranglah khidr kat sini kan. Betul tak? Pada lughawi memanglah, pada istilahi tidaklah orang panggil tauhid lagu tu. Memang khidr apa ke sini? Sorang tak sah juga. Tapi tauhid lughawi tu. Sah pada lughah. Bukan sah pada istilah, sebab sah pada istilah ni ternafikan muttasilkan munfasil pada zat. Maka sebab tu bukan al-wajibil wujudi al-mustahiqi li jami'il mahamidi tu orang panggil min jumlatil musamma. Faham tak? Tu maksudnya gitu. Jadi ada dua makna ni alamun syakhsi ni. Jadi kalau sebut Allah, itu alamun syakhsiyun bimakna anna madlulahu muayyanun fil khariji. Nama yang menunjuklah ia nama tu ketentuan pada zat Tuhan, pada realiti. Bukan dengan makna satu zat yang berdiri dengan dia tu oleh beberapa sifat-sifat yang ketentuan. Mana misal musyakhisatun ni? Kal bayadi, seperti putih, watuli, dan panjang, wahakaza, dan seperti itulah. Mana panjang, pendek, hitam, putih, ia belakang lah tu. Orang panggil musyakhisat tu. Mana sifatun khasatun bisyaksi tumayyizuhu amman yusyarikuhu fil mahiyati. Mana beberapa sifat-sifat yang ketentuan yang khusus dengan satu individu yang dibeza, yang boleh membezakan dia daripada mereka yang boleh bersekutu dengan dia pada diri perkara. Tu orang panggil musyakhisat. Maka Allah tu la yujadu. Allah tu la tujadu zatun tusyarikuhu fil mahiyati. Allah tu tidak didapatkan zat, satu zat pun yang bersekutu dengan dia pada diri perkara, tak ada. Maka sebab tu lafaz Allah tu alamun syakhsi dengan makna benda yang ditunjuk oleh lafaz Allah tu ketentuan pada zat tersebut pada kharij. Pada kharij ai fil waqi', fil khariji ai fil waqi'. Mana apa? La yahtamilu syarikah. Tak ditanggung, tidak diihtimalkan bersekutu lagi. Kalau kita kata khidr, kalau ada 3-4 orang khidr tu, bersekutu tu, khidr hok mana? Tu. Contoh kata pondok ni ada khidr 5 orang nama khidr. Khidr hok mana? Dulu email banyak. Email pendek, email tinggi, email Jawa, email kecil. Email mana? Ni. Ada orang panggil zat yang bersekutu pada diri perkara. Maka perlu kau orang panggil email hok pendek-pendek lah. Hok buah-buah tu dia naik motor pergi sama. Muhammad Dara tu. Tu. Tu orang panggil musyakhisat. Kalau gitu email tu orang panggil alamun syakhsi dengan makna man qamat bihi musyakhisat. Habis situ. Jadi sebab tu dia kata lafaz perkataan ulama yang mengatakan Allah tu ialah nama yang menunjuk di atas zat, tapi al-wajibil wujudi al-mustahiqi li jami'il mahamidi itu orang panggil ta'yinun lil musamma. Bukan orang panggil juz'un atau musyakhisatun min jumlatil musamma, bukan. Itu dah. Kalau tidak orang panggil lafaz Allah tu jadi kulli. Maka ketika tu fala yufidut tauhid, tidak memberi faedah tauhid pada istilah. Tu. Kerana kita duk cari ilmu tauhid ni, tauhid pada istilah lah. Kalau gitu kata khidr pun sogak tak? Tu tauhid
So pada lughah, nah, so dengan makna lughawi tu. Kenapa kau orang panggil la bi makna ni, la pada kata la bi makna, bukanlah alamu syakhsi itu dengan makna annahu maqamat bihi musyakhisatun, bukan. Listihalati dzalika, kerana tentu tidaklah demikian itu. Apa tentu tidak? Karena la tujadu zatun tusyarikuhu fil mahiyati. Tak didapatkan satu zat pun yang bersekutu dengan Allah Ta'ala pada diri perkara. Nah, nak tukar mana lagi? Yang tersebut Allah. Allah mana? Allah mana? Mana ada lagu tu? Nah, Allah kena kau zat tu dah. Sebab tu al-wajibil wujud, al-mustahiqil jami'il mahamidi, itu dia panggil ta'yin lil musamma. Menentukan bagi empunya nama saja. Bukan orang panggil juzu atau musyakhisah daripada jumlah musamma, bukan. Dah. Tu. Tapi dia kata sini wala yajuzu, dan tiada haruh, yakni harai lah. Nah, mana tiada haruh, mana harai lah. Harai. Wala yajuzu, dan tiada haruh, yakni harai. Ayyuqala, bahawa dikatakan zalika, demikian itu. Tak boleh pula. Tak boleh. Wala yajuzu ayyuqala zalika. Dan tiada haruh, yakni harai, bahawa dikatakan demikian itu. Demikian mana? Yang demikian Allah tu alamun syakhsi tu. Tak boleh cakap gitu tu. Tak boleh. Kita nak kecek lah ngajar. Ni kakak abang pula dia mengajar kuliah hati. Nah. Nama dia bahas lafaz Allah. Tuan-tuan, lafaz Allah ni ialah alamun. Alamun ala zatil wajibil wujudi al-mustahiqil jami'il mahamidi. Iaitu Allah tu alamun syakhsi. Alamun syakhsiyun bimakna anna madlulahum. Tak boleh. Tak boleh cakap lagu tu. Illa, melainkan boleh lah maknanya. Yajuz lah. Illa ni melainkan bolehnya. Haruhnya boleh cakapnya fi maqamit ta'limi, pada tempat belajar. Yang ni maqamit ta'lim, mana tempat belajar sini, mana keadaan, mana hal belajar. Fi halit ta'lim. Itu dah. Sebab jangan takut ingat fi maqamit ta'lim, tempat belajar, kena tunggu tempat ngaji dulu. Contoh ada orang tanya hidup tepi jalan. Orang tu pelajar pondok lah, bukan orang kapur biasa dak. Tanya mana Ustaz Hidin ni? Allah ni alam gawa, alam syak. Dia kata tak boleh ni. Sini kedai kopi tak boleh kecek lagi. Nanti balik pondok baru saya terai dah. Sebab la yajuzu an yuqala zalika illa fi maqamit ta'lim. Kalau gitu kena tunggu pak ngaji dulu boleh terai lah. Bukan makna gitu dah. Mana kena keadaan mengajar. Tu keadaan mengajar tu tengoklah. Murid tu orang panggil kalim ma'anas biqadri uqulihim kan. Cakap dengan manusia tu dengan qadar kepala otak dia. Jadi sebab tu kalau kita duk mengajar di masjid, jangan buka kitab ni. Orang duk bahas pula. Fahuwa istilahun nahwiyun wa ulima minat ta'rifil mazkur annalisma ghairul musamma. Melainkan kita boleh permudah bahasa supaya kapur pahal lain lah. Tu. Jadi fi maqamit ta'lim, fi halit ta'limi, pada kelakuan mengajar. Mana kelakuan mengajar ni kena tengoklah. Orang hak mengaji tu siapa, orang hak mendengar tu siapa, orang hak menanya soalan tu siapa. Bukan makna makan tu, bukan makna tempat belajar di pondok madrasah, bukan. Mana kalau orang hak mengajar tu sesuai persoalan dia untuk kita terai ke dia, walau tepi jalan pun, jalan tu fi maqamit ta'lim tu. Tu. Bolehlah kita nak cakap lagu tu. Pada tempat belajar. Kenapa la yajuz ni? Ilat pada kata la yajuz ni. Kenapakah tidak harus bahawa kita katakan Allah tu ialah alamun syakhsi, melainkan pada kelakuan mengajar. Bila sebut kata kelakuan mengajar ni, tilik pada orang yang mengaji, siapa yang menanya. Tengoklah individu tersebut. Patut layak tak kita nak menerang. Kerana apa tiada harus? Lima fihi, kerana barang yang sabitlah padanya pada barang. Apa barang tersebut? Bayan pada kata ma, min ihami, daripada memberi waham,
ma yaliku, barang yang tiada layak dengan Allah Ta'ala. Sebab kalau kita kata Allah ialah alamun syakhsi, nama satu individu, takut orang faham, kalau gitu individu yang bernama Allah ni ada musyakhisah lah, beberapa perkara sifat-sifat yang ketentuan dengan dia, yang membezakan dengan dia oleh yang lain yang bersekutu pada diri perkara. Takut dia faham lagu tu, takut faham kata Allah alamun syakhsi dengan mana tu, dengan lama man qamat bihi musyakhisah. Kalau hak tu dengan mana ada orang panggil man yusyarikuhu fil mahiyati. Kalau hak lagu tu bukan makna dia dah. Sebab tu tak boleh kita nak sahih cakap kata Tuhan tu ialah Allah tu lafaz Allah tu ialah alamun syakhsi. Takut orang faham kata ada yang menyengutui Allah, sehingga memerlukan orang panggil Allah tu beberapa komponen-komponen juzuk-juzuk atau sifat-sifat yang ketentuan bagi dia, yang membezakan dia dengan yang lain. Yang lain tu berkusi pada diri perkara, iaitu pada ketuhanan tu ada. Sedangkan Allah tu tidak ada dah satu zat pun yang menyengutui dia pada diri perkara. Habis situ. Kemudian kata dia wa bidzalika, dan dengan demikian itu. Demikian itu huraya itulah. Wa bidzalika, dan dengan demikian itu, huraya tadi itu, ta'lamu, ketahuilah engkau, annahu, bahawasanya lafaz Allah tu laisa alaman bil ghalabati, bukan nama orang panggil alam ghalabah. Alam ghalabah mana diistimalkan dia jadi nama satu benda tu di atas jalan ghalabah, atas jalan taglib, atas jalan menang dia. Itu lagu mana contoh kita kata KL lah. KL ni boleh berlaku ni kok lanah pun KL, betul tak? Tapi lah ni bila sebut kata KL ni kena ke apa? Kena ke mana KL? Kau lupa dah. Maka jangan mau ajak saya mengata pergi KL. Pergi KL tak motor cumpah kau Gua Musa mana tu? Mana pak Gua Musa jauh mula. Kau ajak pergi KL. KL mana? KL kot lana. Berat itu. Bengong ke? Lah ni bila sebut kata KL tu kena kau lupa dah. Tak? Itu panggil alam ghalabah tu. Jadi KL tu ialah alam ghalabah tu. Mana dimenangkan gunanya di atas nama kau lupa. Tu ada gitu lah. Itulah gitu lah. Macam Madinah. Madinah ni asal bandar. Pergi Madinah. Demon ni siap dengan beli tiket pergi Mekah Madinah. Apa-apa Madinah yang kata, bandar ya tak pergi bandar. Madinah Sungai Buloh. Madinatul Jadid Sungai Buloh. Bandar baru Sungai Buloh. Apa itu? Bila sebut Madinah ni kena ke Madinatul Munawwarah dah. Itu dia panggil alam ghalabah tu. Jadi ketahui dengan huraya tadi tu, ta'lamu, engkau ketahuilah, annahu, bahawasanya lafaz Allah ni laisa alaman bil ghalabati, bukan nama yang digunakan dengan cara ghalabah, bukan. Tu dah. Khilafan ay ukhalifu khilafan. Aku menyalahi, hal keadaan aku menyalahi akan sebagai menyalahi liman, bagi mereka yakni ulama, za'ama, yang menyangkalah ia ulama tersebut, man tu zalika, akan demikian itu Allah tu ialah alam ghalabah. Ada? Tu lagu mana weh? Dhabit dia lagu ni. Awak dhabit sikit. Man za'ama zalika, mereka yang menyangka za'ama ni makna skor lah, tidak duk jazai putus. Jadi skor ni kadang-kadang betul, ada salah tak tepat. Mana man za'ama zalika ni? Ai man zahaba, mereka yang menjalani lah maknanya. Man zahaba ila, mereka yang menjalani pendapat kepada anna kalimatal jalalati, bahawasanya kalimah lafzul jalalah ni, iaitu lafaz Allah ni, alamun bil ghalabati, ialah nama yang digunakan dengan secara ghalabah. Yara, berpendapat, anna kalimatal jalalati, anna kalimatal jalalati
bahawasanya kalimah Allah, iaitu lafzul jalalah, iaitu Allah tu, ialah fil asli, pada asalnya, maudu'atun, dihantarkan, lil ma'budi, kepada yang disembah, mutlaqan, secara itlaq. Apa makna secara mutlaqan, secara itlaq? Bihaqqin au ghairihi, dengan sebenar kau, dengan betul kau sembah tersebut, kena ke Tuhan sebenar kau, maknanya au ghairihi, atau lainnya, lain daripada hak, maknanya tak sebenar apa panggil Allah juga. Itu makna gitu. Tu ni ada pendapat ulama yang kata Allah ni lafaz alam ghalabah. Mana? Itu asal maudhu', asal hantaran lafaz Allah ni kena kepada tiap-tiap benda yang disembah. Tak kira lah disembah tu dengan sebenar ke atau tak sebenar ke. Dia panggil Allah belaka. Dia mau sembah kayu, kayu tu Allah. Dia mau sembah pokok, pokok tu Allah. Semua batu tu Allah. Asal kalimah Allah ni, katanya mereka yang menyengkau alamun ghalabah ni, Allah ni lafaz alam ghalabah, asal kalimah Allah tu ialah kena kepada tiap-tiap benda yang disembah, tak kira sebenar ke tak sebenar. Asal kata benda tu disembah, asalnya dipanggil Allah. Summa, tak? Summa ghalaba, kemudian menanglah. Summa ghalaba, kemudian banyaklah atau menanglah, isti'maluha, oleh mempergunakan akan dia, akan kalimah al-jalalah tadi, fil ma'budi bihaqqin, pada yang disembah dengan sebenar. Itu. Jadi asal kalimah Allah ni, kata man za'amat tadi, ulama yang menyengkau kata alamun ghalabah, asal kalimah Allah tu dihantarkan bagi tiap-tiap benda yang disembah. Tak kira betul ke tak betul lah secara lagi. Jadi tiap-tiap benda yang disembah, tak kira pokok kayu ke, besi batu ke, roh gemagang bergapo, dewa kayangan bergapo ke, asal kata benda tu disembah, panggil Allah asal. Kemudiannya menang oleh penggunaan nama Allah tu di atas benda yang disembah dengan sebenar. Tu benar tu lagu mana? Tak tahulah. Oleh kerana ramai dia mau duduk bahas lagu mana hak Tuhan disembah dengan sebenar sifat-sifat dia, akhirnya benar ke Allah hak sebenar. Begaklah tu ni. Summa ghalaba isti'maluha fil ma'budi bihaqqin. Kemudian menelah banyaklah maknanya oleh penggunaannya lafaz jalalah tu pada yang disembah dengan sebenar. Jadilah lafaz Allah tu alamun ghalabah. Itu maksud dia. Asalnya bandar ni bandar. Madinah ni Madinah ke? Madinatul Jadid Sungai Buloh, bandar baru Sungai Buloh. Madinatul Kuala Lumpur. Madinah Kuala Lumpur, mana bandar Kuala Lumpur. Tapi sekarang bila sebut kata Madinah Al Munawwarah bawah, tu bandar. Tapi bila sebut kata bandar yang cemerlang, itu kena ke bandar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Madinatul Munawwarah. Tak kena tanya lagi lah. Dia mau nak pergi Mekah ni, nak pergi turun Mekah ke Madinah dulu? Madinah mana? Madinah lah. Madinah mana? Banyak Madinah ni. Madinatul Nasr kalau di Mesir. Madinatul Kuala Lumpur, Madinatul Ipoh, Madinatul Kota Baru. Berat mu ni. Tak tahu Madinatul Munawwarah. Maaf tak tahu. Bodoh benar lagu tu. Tak ada lagu tu dah. Bila sebut kata nak pergi Mekah, nak pergi mana dulu? Madinah. Orang pahal lalu. Madinatul Munawwarah. Tu orang panggil alamah ghalabah. Sebab kasiru isti'mal. Banyak ghalabatu isti'mal. Ghalabah isti'maluha. Banyak oleh penggunaannya kepada perkara tersebut. Maka samalah katanya man za'ama tadi, asal Allah ni lafaz yang diletak kepada setiap benda yang disembah. Kemudian oleh kerana banyak diisti'malkan kepada yang disembah dengan sebenar, barulah dia jadi nama yang disembah dengan sebenar. Dia kata lagu tu dah. Patu betul tak betul itu? Was-sahihu wal qaulus sahih, dan bermula pendapat yang sahih, annal mawdu'a lil ma'budi mutlaqan. Annal mawdu'a, bahawasanya yang dihantarkan, ini nama yang dihantarkan,
lil ma'budi, bagi yang disembah mutlaqan semata-mata. Mutlak ni makna bihaqqin atau bighairi haqqin, makna dengan sebenar atau tidak sebenar tu, huwa ialah kalimatun ilah, kalimah ilah, bukan kalimah Allah. Faham tak? Silap tu tu. Jadi benda hak disembah dengan secara itlaq, nah itu asal kalimah hak dihantar ialah ilah, bukan Allah. Nah, macam dia mau tanya duduk batu ke, siapa Tuhan? Tu. Dah. Tu Tuhan. Tu ilah. Ilah tak sebenar lah. Tu Tuhan. Jadi kalimah hak dihantarkan kepada tiap-tiap benda yang disembah semata-mata tanpa mengirakan sebenar atau tak sebenar, bukan Allah tapi ilah. Itu kau Sahih kata. Wa amma kalimatul jalalati. Dobit lagi ni. Wa amma, dan adapun bermula kalimah al-jalalah, yakni lafzul jalalah Allah tu. Fahiya, maka ialah kalimah al-jalalah fi aslil wad'i, pada asal hantaran tu. Pada asal hantaran, pada asal letak dia tu. Itu mana asal hantaran mana? Pada asal letak ke dia tu. Nah, penghantaran dia tu. Alamun tu khabar. Ialah nama khasun yang khusus. Alamun khasun, nama yang tentu, yang khusus, ala zatil wajibatil wujudi, di atas zat yang mesti ada, al muttasifati bi kulli kamalin, yang bersifat zat tersebut dengan tiap-tiap kesempurnaan, al munazzahati an kulli nuqsanin, yang tersuci daripada tiap-tiap kekurangan. Asal hantaran lah. Ini maknanya kalimah Allah tu ialah orang panggil apa? Lafaz murtajal dia panggil dah. Lafzul murtajal. Mana lafaz Allah tu asal dia Allah dah. Bukan ilah dah. Kalau tadi dia panggil, kalau di atas qiyas sahih sekalipun, Allah tu asal kalimah ilah. Nah, kemudian dimasukkan alif lam jadi al-ilah. Nah, tu. Kemudian dibuangkan alif yang kedua jadi al-lalah. Kemudian ditasydidkan pula jadi Allah. Itu orang panggil, pendapat ulama qaul sahih tadi tu pun dia panggil, ulama yang mengatakan lafaz Allah tu ialah lafaz manqul, dia panggil lafaz manqul, lafaz yang dipindah daripada asal perkataan ilah. Itu dah. Jadi hak orang panggil hak sahihnya ni, mana lafaz Allah tu lafaz murtaja, mana aslul wadi' dia lagi. Asal letak ke dia dah kena kepada alamun khasun ala zatil wajibatil wujudi al muttasifati bi kulli kamalin al munazzahati an kulli nuqsani. Maka sebab itulah falafzu Allah, maka bermula lafaz Allah, alamun ialah satu nama, lam yusamma bihi ghairu wajibatil wujudi, yang tidak dipernamakan dengan dia oleh yang lain daripada zat yang mesti ada, walam yaqa, dan tidak berlaku pernamaan yang selain daripada zat tersebut, kharijan pada realiti, ala ghairihi ta'ala, di atas yang lain daripada Allah Ta'ala, hifzan li ahadiyatihi, kerana menjaga bagi keesaannya Allah, fakama annahu la musyarakata fi musammahu wujudan, kadzalika la musyarakata fi ismihi wad'an wa alaman. Habis itulah macam tak ada juga tu habis tu. Sama aja. Jadi man za'ama anna lafza Allah tadi itu ialah alamun ghalabah, itu dia panggil apa? Alaman ghalabah, itu dia panggil qaul yang dhaif, yang lemah dah. Kerana lawan bagi qaul yang sahih itu ialah qaul yang dhaif. Habis itulah. Jadi lafaz Allah ni ialah lafaz murtajal. Memang aslul wadi', asal hantaran lagi. Dia panggil apa? La ma wudi'a li syai'in bi'ainihi la yatanawalu ghairuhu. Itu. Begitu apa? Jadi alamun syakhsun,
yang kita kata Allah tu ialah alamun syakhsi, dengan mana anna madlulahu muayyanun fil khariji, dia ambil definisi ni. Yang alamun syakhsi ni ada beberapa definisi. Hak tadi man qamat bihi musyakhisatun. Satu. Kemudian bukan makna tu hak kita nak alamun syakhsi yang kita kata Allah ialah alamun syakhsi. Tapi nak dengan makna definisi ni. Alamun syakhsiyun ai ma wudi'a li syai'in bi'ainihi. Itu. Ma barang perkara, wudi'a lafa Allah itulah, ma lafa Allah. Lafa wudi'a yang dihantarkan li syai'in bagi sesuatu bi'ainihi dengan ketentuannya, dengan dirinya, dengan ketentuannya dia. La yatanawalu ghairuhu, yang tidak mencapailah oleh yang lain. Mana la yusyarikuhu ghairuhu, yang tidak boleh bersekutulah oleh yang lainnya dengan dia. Tu. Macam orang panggil apa tadi? Musyakhisah tadi. Boleh bersekutu. Contoh kita kata khidih, ada dua orang sini. Memanglah sekarang ni khidih hak sekarang ni kita kata antara musyakhisahnya ialah tinggi, ataupun kita kata kuruh, ataupun kita kata panjang, atau kita kata hitam ke, atau putih ke. Apakah hak sebelah dia tu hak boleh berkongsi, bersekutu pada diri perkara tu, tak boleh nak menandingi? Boleh tu. Nah, lama-lama hak khidih seorang lagi pun hitam putih juga rambut. Sudah. Khidih mana? Khidih hitam putih rambut. Dua-dua hitam putih rambut. Sudah. Khidih hak tinggi-tinggi, dua-dua tinggi. Sudah. Khidih hak hitam manis. Dua-dua hitam manis dah lah ni. Kuat duk gau seming. Nah. Nak tolong pondok cepat siap. Contohlah. Nah. Khidih mana? Jadi hak tu man qamat bihi musyakhisah. Itu dah. Ada apa kita kata Allah alamun syakhsi dengan nama ma wudi'a li syai'in bi'ainihi la yatanawaluhu ghairuhu. Itu. Habis itulah. Kemudian kata dia wa huwa, dan bermula ia lafaz Allah tu ismullahil a'zami wallahu a'lam. Di situ dulu. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fa in qulta, maka jika engkau kata, fa in qulta, maka jika engkau kata ai fis soal, pada persoalan lah, bayyin, nyatakan bagi lana, bagi kami, bayyin lana, nyatakan, terangkan lana, bagi kami, makna tafwidi akan makna penyerahan kepada Allah Ta'ala, wa hukmahu ni atau pada kata makna lah, dan akan nyatakan, terangkan bagi kami akan hukumnya hukum tafwid, wajib ke, haram ke, sunat ke, lagu mana, terang molek. Bila mu kata lagu tu, fa jawab bagi in, fa'lam ai fa'aqulu laka i'lam, maka aku jawab bagi engkau, ketahuilah olehmu. Tu annaha huna, akan bahawasanya di sana, pada masalah tafwid, ha huna ai ha huna at-tafwid, ha huna at-tafwid, fi tafwid ni faslaini, dua pembahagian, bihima, dengan kedua-dua faslain tadi, dua pembahagian, yattadihu, nyata teranglah, al-kalamu, oleh perbahasan. Dua fasa ni, dia bagi dua fasa. Bila dengan dua fasa ni, nyata teranglah orang panggil perbahasan hak mu nak tanya tadi tu. Mana yang pertama daripada dua fasal? Ahaduhuma, satu daripada dua fasal. Ahaduhuma ay al-faslaini tadi. Satu daripada dua fasal, maudi'ut tafwidi wa hukmuhu, tempat penyerahan, tempat tafwid. Perkara gapo hak kita kena serah urusan pada Allah Ta'ala. Wa hukmuhu, dan hukum penyerahan bagi tiap-tiap tempat tadi tu. Ada haram, ada wajib, dah. Tu. Wasani, dan yang kedua daripada dua fasal, ai wal faslu tsani, gitu boleh. Dan fasa yang keduanya pula,
maknahu ialah makna tafwid. Tu apakah makna menyerah pada Allah Ta'ala? Wa hadduhu, dan definisinya, definisi serah, definisi tafwid tu gapo? Wa didduhu, dan lawan bagi penyerahan tu gapo? Dengan dua fasa ni barulah nyata orang panggil perbahasan tentang tafwid, kerjaan serah pada Allah Ta'ala. Ada lagu siap. Amma adapun maudi'uhu, tempatnya, tempat hantaran, tempat penyerahan ni, tempat hantaran pula, tempat serah. Nah, fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annal muradati, bahawasanya yang kemahuan itu, annal muradati makna kemahuan, keinginan itu, annal muradati ay minal umuri. Nah, kemahuan, keinginan daripada segala perkara-perkara tu, salah satun ialah tiga. Ialah tiga segala perkara-perkara yang diingin. Benda hak kita nak, benda yang diingin tu ada tiga perkara. Mana pertama, al-amrul awal maknanya, atau al-awwalu, yang pertama, amrun muradun, perkara atau benda yang diingin, ta'lamu, yang engkau ketahui, yakinan, secara yakin, annahu, bahawasanya, annal murad tadi, annahu annal murada, bahawasanya perkara yang diingin tadi tu, fasadun, ialah perkara yang rosak, wa syarrun, dan jahat, la syakka, tidak ada jenis syak lagi, fihi, padanya, fi fasadihi wa syarrihi, pada kerosakannya dan kejahatannya, albattatah, semata-mata, ay qat'an, albattatah makna al-qat'a, qat'an, albattatah maknanya qat'an, putus, secara putus, tak ada syak lagi pada kerosakan kejahatan tersebut semata-mata. Mana misal kannari wal azabi, kerosakannya seperti neraka dan azab pedih, seksa api neraka. Dah. Wa fil af'ali, dan pada segala perbuatan-perbuatan, kal kufri, seperti kekufuran, wal bid'ati, dan reka-reka, wal maksiati, dan maksiat deraka dengan Allah Ta'ala. Maka keinginanmu pada perkara kekufuran, bid'ah dan maksiat ni, yang membawa ke orang panggil mu yakin kata rosak dan jahat, tak ada syak lagi kerosakan dan kejahatannya, iaitu neraka dan azab neraka, fala sabila ila iradati zalika, maka tidak ada satu jalan pun kepada kehendak bagi demikian itu keinginan. Tak ada satu jalan pun yang mengharuskan bagimu tu boleh nak menginginkan benda tersebut. Tak boleh. Kita kata nak pergi judi ni. Nah, bagaimana ni? Judi ni kita tahu haram, maksiat, atau zina, maksiat, haram. Tahu jelas, yakin kerosakan dia, azab dia. Kalau Tuhan tak terima taubat, kalau kita tak taubat, Tuhan tak apung, neraka jawab dia. Lepas tu bolehkah kita nak buat? Tak apalah, kita serah pada Allah Ta'ala urusan ni, boleh? Tak apa, kita pergi jugalah. Apa-apa pun kita tawakal pada Allah Ta'ala. Kita serah kerjaan kita ni pada Allah. Abah mong. Mana boleh lagu tahu? Nah, tu baik tu. Wasani, dan yang kedua. Itu dah. Wasani, ayo. Wasani, dan yang kedua, betul lah. Wasani, dan yang kedua, amrun buh itu. Amrun muradun, ialah perkara yang diingin, benda yang kamu ingin maknanya. Ta'lamu, yang engkau ketahui, yang kamu ketahui, qat'an, secara putus, mana bila syakin, itu mana qat'an, bila syakin, tanpa ragu-ragu, tanpa syak lagi, annahu, bahawasanya murad tadi, annahu annal murada salahun, ialah molek, bagus, cemerlek, baik, comel, ya belaka tu. Mana misal kal jannati, seperti syurga, wal imani, beriman, was sunnati, sunnah,
Mana at-tariqatun nubuwah tu sunnah. Nah, was sunnati ay tariqatin nubuwati, nabawiyati. Gitu. Jalanan yang dibahasakan kepada kenabian. Itu mana ahli sunnah wal jamaah. Wa nahwi zalika, dan seumpama demikian itu. Apa seumpama demikian itu? Ay min anwa'il khairat. Nah, wa nahwi zalika ay min anwa'il khairati, daripada bagai-bagai kebaikan-kebaikan. Tuh. Falaka maka haruhlah, falaka ay fayajuzulaka, maka haruhlah bagi engkau iradatuha, oleh menghendaki akan dia, akan tilkal muradat kal jannah was sunnah wal khairat tadi tu. Gitu. Oleh menghendaki akan dia, akan segala keinginan-keinginan yang mu yakin kata molek bagus tu, bil hukmi ay bil jazmi, dengan putuh, bil hukmi dengan putuh, bil jazmi bi ghairi istisna'i, dengan ketiadaan kecuali. Itu maknanya bil hukmi ay bil jazmi bi ghairi istisna'i, dengan putuh, dengan ketiadaan kecuali. Tuh. Yang kita kata, bagaimana ni nak semaya ni? Ai, molek semaya ni, yakin syurga ni. Nak Tuhan janji syurga ni. Lepas tu demo nak tak? Kawan nak kecuali, mana boleh gitu. Nah, kawan nak syurga kecuali kalau Tuhan kalau Tuhan buat sakit kawan tak sia syurga lagi. Hai, mana boleh gitu. Bila istisna tanpa kecuali. Nah. La maudi'a litafwidi fihi, tidak ada tempat bagi menyerahkan urusan hijrah tu fihi padanya, ai fi hazal muradisani. Tak ada tempat. La maudi'a, tak ada jenis tempat lah litafwidi, bagi menyerahkan pada Allah Ta'ala, fihi padanya, fil muradisani, pada keinginan kemahuan yang kedua ni. Lagu mana ni kita semaya ni? Molek ni semaya ni. Terserah pada Allah Ta'ala lah hijab ni. Mana boleh lagu tahu? Nah, kenapa? Izla khatara fihi, karena tidak ada kebimbangan padanya, pada yang hijab yang kedua tak ada kebimbangan. Nah, wala syakka, dan tidak ada jenis syak, annahu bahawasanya, min annahu lah. Wala syakka, dan tidak ada jenis syak lah, min annahu, daripada bahawasanya tu al-amrasani ni khairun wa salahun, ialah baik dan bagus, molek, tak ada jenis syak. Kau syak lagi, duk ragu-ragu lagi, molek kau duk yang semaya 5 waktu ni, nanti dululah kita gitu lah. Tak ada jenis syak dah, molek dah. Maka sebab tu tak usah duk serah pada Allah Ta'ala lah. Gini kita serah pada Allah Ta'ala lah, semaya 5 waktu ni molek kau duk, kita pun tak tahu. Gitu lah. Tak ada syak, mu putuh nak buat. Itu dah. Wasalisu, dan aywal muradu salisu, dan keinginan yang ketiga, muradun ay amrun muradum, perkara yang diingin, wala ta'lamu yaqinan, dan tidak engkau ketahui dengan secara yakin, annalaka bahawasanya manfaat bagi engkau fihi padanya, pada perkara tersebut, salahan jadi kebaikan, au fasadan atau kerosakan. Ni ya. Di situ dulu. Wassalisu wallahu a'lam. Lewatlah. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin. Sallallahu alhamdulillah.